Okey, nombor 3 kertas 2, Kelantan. Okey, rajah 2 menunjukkan satu persimpangan jalan raya tanpa lampu isyarat. Persamaan jalan raya yang dilalui oleh kereta P adalah, okey, so yang ni, Y sama dengan 2X tambah 6 untuk P, dan kereta Q adalah X per 20 tambah Y per 10 sama dengan 1. Itu persamaan dia. Macam awak bayangkan dia gaya lurus ya, ni gaya lurus. Kan ni gaya lurus. Awak bayangkan dia gaya lurus saja. Lepas tu dia kata sebuah kereta api bergerak dengan kelajuan 80 km/h pada sebatan jalan yang lurus, dan sebuah kereta Q bergerak dengan kelajuan 40 km/h dari satu persimpangan kecil. Okey, seperti yang dilabel lah. Jadi kereta Q tidak berhenti dan terus membelok ke kanan ketika tiba di persimpangan tersebut. Cari koordinat titik berlakunya pelanggaran. Berlakunya pelanggaran dia maksudnya adalah berlakunya pertemuan. Pertemuan apa? Pertemuan antara kereta P dan kereta Q. Dia macam point of intersection. So, bila dia point of intersection, kita kena pakai persamaan serentak. So, kita ada Y sama dengan 2X tambah 6. Okey, kita linearkan yang ni. So, cikgu samakan penyebut atas bawah darab 2. So, akan jadi untuk A X tambah 2 darab Y. Ni 2 darab Y. 2Y per dengan, okey, ni 20, ni pun 20. Sekalikan dia sama dengan 1. So, cikgu shoot 20 ke atas. 20 darab 1, 20. And then, cikgu masukkan Y, 2X tambah 6. X tambah 2, 2X tambah 6. Kiranya yang ni adalah persamaan ketiga kita lah kan. Sama dengan 20. Okey, susun. Awak akan dapat X tambah 4X, 5X. 2 darab 6, 12. Cikgu bawa ke sana. 20 darab 12 sama 8. So, 5X sama dengan 8. X sama dengan 8 per 5. Okey. Bila X sama dengan 8 per 5, Y sama dengan, masukkan 8 per 5 dekat sini. 2, Y sama dengan 2, 8 per 5 tambah 6. So, akan dapat 46 per 5. Okay, so Y 46 per 5. Soalan kata koordinat titik. Bila koordinat titik, awak kena letak dalam bentuk koordinat. 8 per 5, 46 per 5. Okay, tu untuk A. So, untuk B, okay, sebelum B tu cikgu kena padam sikit. Okay, untuk B. Okay. Okay, soalan tanya. Jika kereta Q tersebut pada koordinat 20, 0, tentukan jarak antara kereta P dan titik pelanggaran. Ketika kereta Q berada pada koordinat 20, 0, tentukan jarak kereta P dengan titik pelanggaran. Okey, maksudnya dia kata koordinat Q ni 20, 0. Okey, titik pelanggaran tadi kita cari kan. 8 per 5, 46 per 5. Okey, dia nak suruh cari titik Q. Dia nak suruh cari titik P. Jarak antara titik P dengan titik pelanggaran. Nak suruh cari jarak P dengan pelanggaran. Okey, jarak P kita tak tahu, kita ada X, Y. Okey, so kita tahu jarak kereta Q kepada tempat pelanggaran ni, masa dia sama antara jarak kereta P dengan tempat pelanggaran ni. Masa dia kena sama lah. Sebab dia berlanggar pada masa yang sama kan. Okay, masa dia kena sama. So, masa sama Okey, dia bagi kita hal laju kan. Kereta P hal laju ni, kereta Q hal laju ni. Okay, kita kena kaitkan dengan rumus hal laju. Ataupun laju lah. Okay, laju adalah jarak per masa. Okey, kita tengok kereta Q dulu. Kereta Q, laju kita adalah 40. So, laju sama dengan jarak. Jarak kita boleh cari kan, kita ada dua-dua koordinat. So, kita ambil rumus koordinat lah. 20 tolak 8 per 5 kuasa 2 tambah 0 tolak 46 per 5 kuasa 2. Jarak per masa. Okey, kita cari masa dulu.
So awak selesaikan punca kuasa tu, masa shoot ke atas. Okay, awak selesaikan punca kuasa semua tu pakai kalkulator and then bahagi dengan 40. Awak akan dapat masa adalah 0.5143. Masing-masing kena try kalau masuk kalkulator. Okay, kalau tak dapat mesej cikgu lah. Okay, so masa adalah 0.5143. Cikgu kata tadi masa dia sama. Masa dia sama dengan yang atas ni. So yang atas ni P, laju dia adalah 80. Okay, laju sama dengan jarak. Kita tak tahu jarak sebab dekat kita P kita tak ada koordinat kan. So jarak per masa kena sama kan. Okay, so kita boleh cari jarak shoot 0.5143 ke atas. Kita dapat jarak sama dengan 41.14. So jarak sama dengan 41.14 kilometer. Sebab masa dah sama, so jarak berbeza. Kita carilah. Okay, itu saja untuk soalan nombor 3. Okey, nombor 6, Kelantan. Okey, titisan hujan berbentuk sfera terhasil daripada pemeluapan isi padu meningkat dengan kadar tetap dari 0.054 kepada 0.316 dalam masa 25 saat. Cari kadar perubahan isi padu. Okey, dalam kebanyakan soalan, dia kadar perubahan isi padu ni adalah bila kadar je dia dV per dt kan. Okey, tapi kat sini kita boleh buat macam ni. Perubahan volume dia adalah kita ambil 0.316 tolak dengan 0.054. Okey. Kita nak cari dalam masa 25 saat. Okey. Dan masa kadar tu dia per saat kan. So kita bahagi 25 lah. So ni akan dapat 0.262 bahagi 25. So nanti akan dapat 0.01048. Yang macam tu je. Okay, tak payah buat chain rule ke apa, tak payah. Okay, B. Okay, B cari kadar luas permukaan titisan hujan meningkat. Ni ayat dia ni sikit. Ketika jejarinya meningkat, cari kadar perluas bahasa Inggeris lah. When the rate of change which surface over the window is increasing when its radius is 1.2. Okay, dia nak kadar luas permukaan titisan hujan. Kadar luas kita pakai A. So bila kadar luas kita nak dA per dt lah. Kadar luas. So bila dia nak dA per dt, kita atas kita dr, bawah kita dt. Okay, kita ada apa? Tadi ni kita ada dV kan, the weight of volume ni dV dt kan, dV dt yang jawapan kita tadi 0.01048 ni. So kita pakai dV lah kat sini, dV. Okey, tapi ni tengok sekejap, kita tak ada dA dV ni sebab equation kita ada yang ni je, dV dr kita boleh buat dengan dA dr kita boleh buat. Kita tak ada dA dV. Okey, dA dV ni kita kena pecah dulu. So dA dV sama dengan dA dV. Okey, yang kosong ni kita letak R lah sebab kita ada atas ni R kan, R. dA dr dV. So this whole thing kita ganti ke tempat dA dV. Okey, so yang sebenar-benarnya kita kena buat adalah dA dt sama dengan, okey, dA dV ni cikgu ganti dengan apa yang kita cari tadi, iaitu dA dr darab dr dV. Okey, darab dengan yang tinggal ni lah, dV dt. Tekan dV dt. Kita replace ni tadi kita replace dV dengan benda yang cikgu garis ni kan. Okay. So sekarang ni kita kena buat, kita daripada equation ni kita buat dulu dV dr. Kita buat kat atas ni lah, dV dr sama dengan 3 shoot ke sana, 3 bagi 3 1, so tinggal 4 je. 4 pi kuasa tolak 1 R kuasa 2. So dA dt sama dengan, okey, yang ni dia nak dr dV, kita ada dV dr. So kalau dr dV kita kena terbalikkan lah, jadi 1/4 pi R kuasa 2. Okey, dV dt yang kita dapat tadi dekat A 0.01
sorry data 0.011048. Cuma kita kena cari sekarang ni DADR. DADR kita buat dari sini. So DADR sama dengan 2/48 pi R kuasa tolak 1. So DADR adalah 8 pi R. So kita boleh selesaikan yang ni. R ni kita boleh potong dengan ni. So tinggal 8 pi darab dengan 1 per pi pun boleh potong sebenarnya. So tak payah 8 dah. 8 pi dah 8 je. Darab 1 per 4. R kita 1.2. Kita tengok kat soalan ni 1.2. Darab dengan 0.011048. Okey, so kita selesaikan akan dapat 0.01747. Jawapan cikgu bagi tu ada mistake sikit. Okey, tu je nombor 6. Tanya cikgu 7B. Okey, 7A cikgu explain sikit lah. Okey, first sekali kita cari BD. So BD jalan dia BA tambah AD kan. Okey, so kita masukkanlah BA kita negatif 10x, AD kita 10y. Ombak tu kena ada. Okey, BC pula, BC kita tengok sini setengah ED kan. So sama dengan setengah ED. So ED kita adalah kita buat jalan dia EA tambah AD. Kita buat jalan dia, buat pungat macam tu. Then masukkan EA. EA apa? EA okey, kita tengok kat sini. Kita tak ada EA tapi kita ada AE. So kita kena letak negatif je lah. 1/2 negatif 2/5 AB. Allah. AB tambah AD 10Y kan. So masukkan AB tadi. AB kita 10x. Okay, selesaikan 1/2 dalam kurungan ni. Negatif 4x tambah 10y. So akan jadi negatif 2x tambah 5y. Okay, tu je lah untuk A2. Okay, B. Dia bagi AF sama dengan KFC, AF sama dengan AE tambah HED. Okay, B1. Dia nak AF dalam sebutan KXY. So kena pakai yang ni lah, AF. So AF sama dengan KFC. Okay, FC kita. Mana nak cari FC? Okay, kita tahu kalau kita bawa FC turun bawah AF, kita akan jadi AF per FC adalah K kan. K sahaja ni maksudnya K per 1 lah. Okay, kalau kita tengok kat atas lah, AF tu sama K, FC tu 1. So kita tengok gambar rajah kita. AF tu K, FC tu 1. Okey. So kalau kita nak cari kaitan AF dengan AC, AF ni yang pendek kan, AC ni yang panjang kan. Dia mesti ada lambda kan. Ya, lambda kita apa? Kita boleh buat AC turunkan ke bawah AF. Lambda. So AF, panjang AF adalah K. Dia punya ratio lah, panjang tu lah. AC, panjang AC adalah K dengan 1. K tambah 1. So actually AF ni adalah, kalau kita shoot balik AC ke atas, dia K
K tambah 1 AC. Ni sebenarnya AF. K per K tambah 1 AC. Okay, ni dah sebutan K kan? Okay, so tadi soalan tanya, dia nak dalam sebutan KXY kan? So kita ada dah K tadi. So kita sambung je lah kat atas tadi. So untuk B1 ni lah, untuk B1. Okay. Walaupun dia bagi AF sama dengan KFC tadi kan, kita guna benda ni tadi untuk buat ratio ni je lah kan. Okay. So AC kita adalah, kita ada tak AC? Okay, AB tambah BC lah. So AB kita 10X, BC kita setengah ED. Kita ada cari tak kat tadi BC? BC tadi kan, ni BC. Negatif 2X tambah 5Y. Sekejap. Negatif 2X tambah 5Y. BC ni adalah negatif 2X tambah 5Y. So AC kita adalah 8X tambah 5Y. So kita masukkan AC ni dalam ni. So AF sama dengan K per 1 tambah K dalam kurungan 8X tambah 5Y. Okay, so macam tu je lah kita buat. Jawapan salah sikit. Okay. So tu B1. B2, B2 dia nak AF dalam sebutan HXY. So B2 cukup buat kat sini lah. B2 AF sama dengan AE, sebab nak sebutan H kan, so kita pakai equation ni lah. AE tambah HED. Okay, AE apa kita? AE 2/5 AB kan? Dah ada dekat atas ke? Kita buat bawah. AE adalah 2/5 AB. Tambah HED. ED ada tak? ED tadi ni kon ED. ED yang ED tadi kita ambil je lah. ED kan ni kan. Ni kan ED kan. Maksudnya ni ED. Negatif 4X tambah 10Y. Ni negatif 4X tambah 10Y. Negatif 4X tambah 10Y. Okay, so buat ni 2/5 AB kita. AB 10X kan. AB 10X. So 10X tambah tolak teruslah. Okay, tolak 4HX. Tolak tambah 10HY. Okay, potong. 2 + 2 4X. So 4X tolak 4HX tambah 10Y. Okay, kan kita ada 2X kat sini, kita boleh faktor. 4 tolak 4HX tambah 10Y. 10HY ni kita tinggal H. 10HY. Okay, itu sajalah untuk nombor B. Okay, C dia kata susukan cari nilai K dan nilai H. Okay, AF tadi cikgu salin balik daripada atas AF yang B1 tadi, jawapan kita dapat adalah K per K tambah 1 8X tolak 5Y. Okay, ni AF yang atas. AF yang bawah kita yang ni, sebutan H.
So, bila dia nak tanya hence value of K dengan H ni, kita kena samakan lah. Okay, apa yang dah add dekat tempat ni, apa yang dah add kat sini adalah 8K per dengan K tambah 1. Yang ni kena sama dengan apa yang dah add kat sini, iaitu 4 tolak 4H. Okay. Yang dah Y kat sini pula, negatif 5K. Kita ambil negatif 5K per K tambah 1 sama dengan ni 10H. Okay, kita buat persamaan sentak lah. Kalau cikgu tak payah tunjuk lah kan. Buat persamaan sentak. Nanti sebab dia panjang sikit. Biar buat lah kan. So nanti akan dapat jawapan lah. H 1/5, B 2/3. Buat sama sentak ni cikgu tak tunjuk kot kan. Cikgu rasa buat problem tu dapatkan B je. Okey, nombor 11 Rajah 7 menunjukkan pembukaan depan sebuah pintu. AB dan DC mencancang manakala BC mengufuk. AKD adalah lengkuk bersimetri yang sama bentuk dengan sebahagian pada graf. Okey, graf. Okey, maksudnya dia kata AD ni graf ni. Anggap dia sebagai graf ni. Okey. Dia kata AB DC 3 meter, K adalah titik tertinggi. Okey. Okey, awak kena bayangkan awak bayangkan ni tengah-tengah. Okey. Jarak ni adalah sama dengan jarak ni. Okey, ni awak bayangkan dia paksi Y3. Ni bayangkan dia XY. Dengan titik XY. Dan kita tahu paksi Y kita 3 kan. Ketinggian 3. Okey, kita boleh letak X3. So, kita boleh cari nilai X apabila kita alih. Kita boleh cari nilai X apabila Y sama dengan 3. So, untuk jawab soalan dia, hitungkan lebar BC. Okey, kita cari panjang di sini ke sini kan. Okey. Kita ambil bila Y 3. Persamaan ni bila Y 3. Semua dengan 3 sama dengan 4 tolak X squared per 4. So, akan jawab X squared per 4 sama dengan 4 tolak 3, 1. X squared sama dengan 4. X ni adalah plus minus 2 lah. Okey, maksudnya bagi duduk belah kanan, dia panjang ni 2 meter lah. Okey, tapi sebab dia sama panjang kan, tengah-tengah sampai C sama panjang, ni pun kena 2 meter. So, panjang BC in total adalah 4 meter. So, jawablah BC adalah 4 meter. Tu untuk A lah. Kita anggap dia sebagai koordinat. Hitungkan luas permukaan depan pintu tersebut. Okey, luas permukaan depan ni awak kena pakai dia nak cari semua sekali ni pintu ni. So kita bahagi dua. Satu, kita cari bahagian hemisfera ni kan. Satu lagi kita cari bahagian segi empat ni, biru dengan merah ni. Okay. So biru merah senang sebab bawah ABC dah tahu 4 darab 3 12 lah. So yang ni 12 lah kita tahu. ADBC ni 12 kan. Okey. Okey. Sekarang kita akan cari ni. Okey. Tetapi dalam kes ni, okey, kita back. Okey, guru rasa ada cara lebih senang. Okey. Sebab kita nak cari semua kan permintaan pintu ni, dia macam awak integrate daripada atas ke bawah. So tak payah separate pun. Integrate daripada atas ke bawah menggunakan lengkung ni. Daripada apa? Daripada ni tadi kan negatif kan? Negatif 2. Ni kan kita anggap kosong kan? Kedua. Negatif 2 kedua. Kita boleh integrate terus. Okey, macam mana? Untuk B integrate negatif 2 ke 2. Okey, ni paksi X lah kan? DX. Bila DX, dia Y. Okey, Y kita 4 tolak X squared per 4. Okey, so integrate je 4X tolak X kuasa 3 per 12. 4 darab 3, 12. Kita bawa 3 turun antara negatif 2 ke 2. Okay, kira dapatlah 44 per 3. Okay. Semua try calculator. Sorry, situ alih je kan.
Okey, C. Jika tinggi AB dan DC ditambah menjadi 4 meter, manakala lebar BC dah bentuk AKD dikekalkan, cari luas permukaan pintu yang baru itu. Maksudnya dia naik jadi 4 meter kan. Okey. Okay, bila pintu naik 4 meter, contohlah cikgu lukis kan, ni sampai ni 4 meter ni dia. Okey, cikgu lukis lah nak bagi nampak Sekejap. Dia padam view ni. Sekejap padam sekejap Okey. Bila dia kata AB dan dia naik kan, dia naik jadi 4 meter kan, dia sebenarnya tak banyak berubah pun. Okey, dia ketinggian je dia naik jadi 4 meter. Pintu cikgu kecilkan pintu sebab tak muat Bawah ni tetap 4 meter kan. Tinggi dia 3 tambah 1 4 meter. So yang ni, yang hemisfera ni dia ke atas lah sikit. Maksudnya ruang baru yang ditambah tu banyak ni je. 1 meter darat dengan 4 meter ruang baru dia. Sebab yang cikgu nak colour merah. Merah ni pintu asal. Dia tinggi dia tambah macam tu je. So tadi kita dah cari dah luas merah ni kat B, iaitu 44/3. So kita kena tambah yang warna biru ni je sebab dia naik 1 meter kan. Okay. So luas yang biru ni 1/4 4 meter. Ini kita tambah je dengan luas tadi. So jalan kerja kita C ni 4/1 luas yang ditambah tu tambah dengan 44/3 yang kita dapat dekat B. So akan jadi 56/3. Itu saja.